Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke dalam segmen saya, dalam segmen Refleksi Muallimah Adlina RMS seperti biasa pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Jumaat. Walaupun dah menjelang malam, tapi sekali lagi untuk saya mengucapkan salam Jumaat yang penuh barakah ini. Semoga Jumaat pada hari ini adalah Jumaat yang sangat diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah juga. Jadi doakan semoga yang menonton live saya dan juga kepada semua, semoga dalam lindungan Allah selalu dan semoga sihat selalu. Jadi semoga kita sentiasa menggunakan kesihatan yang baik untuk kita memudahkan urusan kita untuk beribadat kepada Allah dan juga untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan untuk melakukan sedikit refleksi mengenai sesi pembelajaran di Umar Zaid Center. Jadi minta maaf untuk sekali kekangan sebelum ini yang kadang-kadang kita ada membuat live tapi kita tak war-warkan. Kadang-kadang kita dah buat live tapi ada masalah teknikal, dan masalah jadi kita tak dapat nak war-warkan. Jadi insyaAllah kadang ada juga kekangan kita tak dapat nak membuat live kerana masalah tertentu. Jadi insyaAllah hari ini Alhamdulillah kita bertemu lagi kan, melihat diri saya, Muallimah Adlina di Umar Zaid Center ini. Jadi Alhamdulillah untuk keseluruhan minggu ini Alhamdulillah antara subjek yang kita pelajari bermula dengan hafazan. Seperti biasa, murid-murid meningkat hafazan pada semasa ke semasa. Contohnya murid tahun 1 dah masuk ke surah Al-Ma'un. Yang mana sebelum ni mereka fokus pada surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Kawthar. Kemudian tahun 2 sekarang ada yang dah masuk ke surah Al-Bayyinah. Jadi surah Al-Bayyinah ni adalah surah yang paling panjang dalam silibus tahun 2 dan adalah surah yang terakhir. Jadi insyaAllah semoga berjaya untuk menghafaz surah yang terakhir ni. Dan juga ada yang masih belum lagi ke surah Al-Bayyinah ni, tidak mengapa, sedikit demi sedikit insyaAllah, sikit-sikit boleh capai, boleh hafal. Sebenarnya masing-masing boleh hafal insyaAllah. Kemudian darjah 3 tahun 3 pula, yang paling cepat ada yang dah sampai ke surah Al-Lail. Ada juga yang masih di surah Al-Duha, ada juga yang masih di surah Al-Insyirah ataupun Al-Syah. Jadi masing-masing berlumba-lumba untuk menghafal surah-surah ni insyaAllah. Jadi semoga berjaya, jangan putus asa. Semoga masing-masing dapat memberi semangat kepada kawan-kawan, masing-masing dapat memberi semangat kepada diri sendiri, teruskan menghafal. Betul kamu menghafal, nak menghafal kan. Semangat berlumba-lumba nak melakukan kebaikan untuk menghafal tu yang kita nak sebenarnya. InsyaAllah. Jadi semoga ibu bapa juga dapat menggalakkan anak-anak, memberi sokongan anak-anak untuk menghafal juga. Dan ni untuk tahap 2. Seperti biasa, kalau tahun 4 surah Al-Fajr, tahun 5 surah Al-Insyiqaq ataupun ada yang masuk ke surah Al-Mutaffifin. Kemudian tahun 6 ada yang masih lagi di Abasa, surah Abasa, dan juga dah masuk ke surah An-Nazi'at. Tapi dalam masa yang sama untuk tahap 2 kita cuba untuk refresh balik, untuk mengajar balik surah-surah yang sebelum ini, surah-surah yang pendek sebelum ini. Adakah sebenarnya mereka masih ingat ataupun tidak kan, mereka pernah belajar ataupun tidak. Jadi sebenarnya surah-surah yang pendek ni lah yang kita nak cuba mereka hafal supaya mereka dapat jadikan bacaan di dalam solat. Surah-surah yang pendek dulu, step by step insyaAllah ke surah-surah yang panjang. Tapi kalau kita dapat sekalikan dalam masa yang sama, Alhamdulillah lagi dah sangat-sangat bagus insyaAllah. Jadi itu untuk hafazan. Kemudian antara subjek yang pelajari adalah subjek berkaitan subjek sirah. Contoh hari ini sirah tahun 6 kita fokus kepada 4 Khalifah Ar-Rashidin. Mana yang pertama Abu Bakar Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Al-Khattab, kemudian yang ketiga Uthman bin Affan, dan kemudian keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi kita hari ini banyak bermain dengan permainan word wall. Mana di word wall ni kita type je, search di Google word wall. Jadi di situ ada banyak permainan-permainan yang dapat melatih diri kita untuk membuat latihan untuk kita lebih mengetahui, dapat menguji tahap pengetahuan kita,
dapat menambah lagi pengetahuan kita tentang ilmu yang kita pelajari. Contohnya dalam Akhlaqul Rasyidin ni, kita lakukan untuk murid membuat permainan, bermain permainan word wall ni. Ada quiz, ada juga bentuk kotak-kotak lah, ada yang bentuk kena cari terkesian kata. Jadi macam-macam di word wall ni, ada macam-macam jenis permainan yang boleh dimainkan, digunakan untuk sesi pembelajaran, insyaAllah. Kemudian itu untuk tahun 6 sirah. Ada juga dalam subjek bahasa Arab. Dalam subjek bahasa Arab kita fokus kepada, kalau untuk tahun 1, tahun 2 kita fokus lagi kepada nombor asas dan juga nombor puluhan. Untuk tahun 3 kita fokus kepada nombor 2 angka nombor. Nombor asas digabung dengan nombor puluhan, contohnya 29, 34, 89 contohnya. Apa nombor-nombor ni dalam bahasa Arab? Apa yang kita nak sebut nombor-nombor dalam bahasa Arab? Kita fokus pada tu. Untuk tahap 2 kita masuk tajuk adawatul istifham, kata-kata tanya. Kata-kata tanya ada man siapa, ma apa, kaifa bagaimana, limaza kenapa, mata bila, hal adakah. Jadi kita nyanyi, kita ada nyanyi lagu bersama-sama murid tentang kata-kata tanya ini, insyaAllah. Dan juga untuk tauhid, untuk tahun 1 kita ada belajar, kita fokus pada Islam, tajuk Islam tentang mengucap dua kalimah syahadah, di mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian untuk tahun 2 kita fokus pada malaikat, nama-nama malaikat, dan juga tugas-tugasnya. Jadi kita fokus pada 3 malaikat dulu, iaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah tugasnya menyampaikan wahyu, bermula dengan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mana dulu sebenarnya Nabi Muhammad ini adalah seorang yang buta huruf, tidak erti membaca, tapi datangnya malaikat Jibril di Gua Hira, meminta Nabi Muhammad ini membaca sebanyak 3 kali. Dengan dakapan malaikat Jibril, akhirnya dengan izin Allah, Nabi Muhammad ini boleh membaca. Jadi surah yang pertama yang diwahyukan, yang diturunkan pada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Masya-Allah kan. Jadi beransur-ansur, berperingkat-peringkat peronan Al-Quran ni sampailah menjadi lengkap satu Quran, sampailah kepada kita sekarang. Al-Quran ni kekal sampailah kepada kita sekarang daripada Nabi Muhammad, diturunkan daripada Allah kepada malaikat Jibril perantaranya, dan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umat Nabi Muhammad. Masya-Allah, alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, dan Al-Quran yang kita ada sekarang. Jadi sama-sama kita pelihara Al-Quran sepanjang zaman ni, insyaAllah kan. Dengan memelihara, kita bisa membaca dan juga menghafal dan mengajarkan juga, insyaAllah. Jadi itu antaranya. Kemudian tauhid untuk tahun 3 kita fokus membuat latihan dalam buku aktiviti tentang Rasul Azmi. Ada 5: Nabi Nuh, Musa, Isa, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Rasul Azmi ni maksudnya adalah Rasul yang menerima ujian yang besar. Jadi tahap kesabaran mereka ni adalah lebih tinggi. Jadi itulah 5 Rasul Azmi yang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi ujian ataupun dugaan ataupun ujian yang besar, insyaAllah. Jadi itu antaranya yang kita belajar. Kemudian tentang akhlak juga, untuk tahun 6 kita ada belajar tentang hubud dunia, tentang cinta akan dunia. Mari cinta akan dunia, kita mengutamakan dunia sehingga kita lupa akan akhirat. Jadi kan, apa ciri orang-orang yang hubud dunia ni? Misalnya lalai lakukan ibadah, terlampau taksub dengan dunia kan, taksub dengan dunia. Jadi kadang-kadang kita betul fikir, adakah kita ni sebenarnya hubud dunia? Kita kan tak tahu, kita ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang kita fokus belajar sampai kita lupa, kita lalai ibadah kepada Allah, kita lupa nak mengingati Allah, kan. Jadi
Caranya adalah kita kena sentiasa tingkatkan keimanan kita. Kita kena sentiasa istighfar banyak. Kita kena banyak mengingati Allah kan, supaya kita sentiasa beringat bahawa setiap apa yang ada di dunia ni adalah sementara dan semuanya kita kembali kepada Allah SWT, insya-Allah. Itu antara subjek-subjek yang kita pelajari dalam sesi pelajaran. Dan untuk minggu ni juga kita ada sediakan anugerah-anugerah untuk murid-murid yang terpilih. Contohnya anugerah untuk minggu ni kita ada memberi sedia penganugerahan untuk hafiz dan hafizah sini. Mana hafiz dan hafizah sini adalah mereka yang sentiasa komited dalam menghafal surah-surah daripada Al-Quran. Kita memberi sedikit penghargaan kepada murid-murid yang rajin menghafal kan. Alhamdulillah, semoga menjadi inspirasi untuk kawan-kawan yang lain. Dan juga untuk hari ini sebenarnya ada kita raikan ulang tahun kelahiran salah seorang murid di Umar Z Center. Ini atas permintaan ibu bapanya yang ingin menyambut, yang ingin anaknya meraihkan hari lahirnya bersama kawan-kawan di Umar Z Center. Jadi alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa, kepada murid ini kan. Semoga murid ini dipanjangkan umur kan, dikurniakan kesihatan kepanjangan, dipermudahkan untuk menerima ilmu yang dipelajari dan memudahkan segala urusan. Jadi semoga sentiasa dimurahkan rezeki untuk ibu untuk murid ini sekeluarga, termasuk ibu bapa yang sangat memberi galakan, yang sangat baik hati untuk sama-sama meraihkan anak mereka di Umar Z Center bersama kawan-kawan. Jadi alhamdulillah, berkat hari Jumaat kan yang penuh barakah ini, masya-Allah, rezeki lah yang tidak terkata, masya-Allah. Jadi kita dapat berkongsi kegembiraan bersama-sama, insya-Allah. Jadi itu saja untuk hari ini, dan juga hari ini adalah hari terakhir untuk minggu ini. Terima kasih menonton live saya pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada hari Isnin, insya-Allah, pada waktu yang sama, pada pukul 8 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.